Tiada negara muflis kerana membela rakyat. Menjelang pilihan raya umum ke-15, Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang menjanjikan sebuah negara berkebajikan bersama Perikatan Nasional. Katanya konsep negara berkebajikan yang ditawarkan berbeza dengan teori kebajikan masyarakat barat yang sempit dan mengamalkan pendekatan liberal kapitalisme, komunisme dan sosialisme yang sekular tanpa agama atau terpisah daripada agama. Beliau menawarkan apa yang disebutnya sebagai Wawasan Induk Negara Sejahtera WINS kerana katanya Islam menentang kezaliman dalam bentuk teokrasi yang bertuhankan agamawan dan demokrasi yang bertuhankan rakyat yang ditipu dan diperbodohkan dengan godaan dunia, rasuah atau paksaan. Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Gagasan Pakatan Harapan menawarkan reformasi institusi yang akan membantu seluruh rakyat secara adil di samping membanteras rasuah serta salah guna kuasa. Presiden keadilan itu membayangkan visi Pakatan Harapan ketika mengumumkan penyertaan 15 individu termasuk bekas Hakim Mahkamah Syariah dan beberapa bekas pemimpin PAS ke dalam parti tersebut. Antara yang menyertai keadilan termasuk bekas Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Datuk Baharum Hasbullah, bekas Ahli Dewan Undangan Negeri PAS Dusun Tua Razali Hassan, bekas Ketua Pemuda PAS Negeri Sembilan Nur Azman Muhammad dan bekas Ahli Jawatankuasa Ulama PAS Seremban Muhammad Rais Mustafa Kamal. Saya optimis dan percaya ia juga bakal mengisi dan menambah baik semangat yang memungkinkan islah serta membuktikan keadilan sebagai wadah untuk semua iaitu golongan profesional, seniman, agamawan dan lain-lain, katanya seperti dipetik Sinar Harian. Penyertaan pihak yang berlatar belakangkan agama itu sekaligus menyangkal tumahan bahawa keadilan ialah sebuah parti yang berfahaman liberal. Menurut Anwar, penyertaan merupakan pengisian yang boleh membawa kebaikan yang mendorong perubahan menolak kebobrokan, rasuah dan penyelewengan. Terdahulu, satu ketetapan oleh Pakatan Harapan telah dibuat di Port Dickson yang antara lain memutuskan bahawa Kerajaan Perikatan Nasional gagal menangani kesan akibat COVID-19 kepada rakyat, ekonomi dan negara. Pakatan Harapan berpendapat bahawa demokrasi di Malaysia parah akibat malapetaka pengkhianatan dan pembelotan politik yang terkutuk sehingga menyebabkan kepercayaan rakyat terhadap demokrasi itu sendiri luntur dan terhakis. Namun, Pakatan Harapan yakin bahawa rakyat mengharapkan suara, harapan, kegusaran dan rintihan mereka difahami, dijuarai dan diperjuangkan termasuklah dalam isu kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Pakatan Harapan memahami bahawa usaha memulihkan negara terletak pada kemenangan dalam pilihan raya umum ke-15. Justru usaha menggembleng seluruh kekuatan perlu berasaskan prinsip dan agenda reformasi, manakala kelangsungan kerajaan bergantung pada kestabilan dan keutuhan politik. Menurut pimpinan Pakatan Harapan, Gabungan Keadilan, DAP dan Amanah adalah sebuah pakatan politik yang dinamik, demokratik dan pragmatik yang tersedia menggalas tanggungjawab besar memulihkan negara. Menjawab kritikan bahawa negara akan muflis 3 hari selepas Anwar mengambil alih kerajaan, Pengerusi Pakatan Harapan itu berkata, belum ada sejarah dunia daripada zaman purbakala sampai sekarang di mana maharaja ataupun presiden atau Perdana Menteri yang menyebabkan negara itu bankrupt kerana membantu rakyat. Dia bankrupt sebab rasuah, bankrupt sebab perang, dana perang dan sebagainya. Justru apa yang tidak kena kepada PAS dalam perjuangan Pakatan Harapan yang pragmatik dan bersedia membantu rakyat? Adakah Pakatan Harapan kurang Islam berbanding dengan pimpinan gerakan yang kini menjadi ahli Perikatan Nasional, sedangkan parti itu pernah memfailkan saman pada Kerajaan Kelantan yang mahu melaksanakan Undang-Undang Hudud? Sedangkan Kerajaan Pakatan Harapan menerusi kepimpinan Menteri Hal Ehwal Agama ketika itu, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof telah menyelamatkan tabung haji daripada muflis. Sebagai contoh, kekalahan Barisan Nasional pada pilihan raya umum ke-14 lalu berjaya membongkar salah guna kuasa pada tabung haji. Mujahid menjelaskan, tabung haji tidak memenuhi 2 syarat pembayaran hibah iaitu aset tidak boleh kurang daripada liability dan perlu terdapat keuntungan yang boleh diagihkan sejak 2014. Beliau berkata melalui penemuan yang didapati selepas akaun tabung haji diaudit, aset keseluruhan tabung haji ialah 70.3 bilion ringgit sedangkan liability tanggungan adalah 74.4 bilion ringgit.
Siapakah pengerusi tabung haji ketika itu? Beliau ialah Ahli Parlimen Baling, Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim. Justru yang menjadikan mana-mana entiti termasuk negara muflis ialah kerana panjang tangan pemimpinnya, bukan kerana keasyikan tangan pemimpin itu menghulurkan bantuan kepada pihak yang memerlukan. Penakbulan ini amat mudah jika kalian menggunakan akal.